Institusi kehakiman di Sarawak dan Sabah memiliki sistem ICT termaju dalam negara namun masih ketinggalan dari aspek kemudahan fizikal. Itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Vi teruskan dengan peritriannya. Ya Nurul, meskipun institusi kehakiman di Sarawak dan Sabah mempunyai sistem teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT termaju di negara ini, namun masih terkebelakang dari aspek kemudahan fizikal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu institusi kehakiman di Sarawak memerlukan bangunan, kenderaan dan beberapa kemudahan termasuk kediaman rasmi Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjelaskan kemudahan sedia ada masih menumpang di bangunan gunasama persekutuan yang lain dan memerlukan bangunan sendiri termasuk di bahagian Sri Aman, Mukah, Kapit dan Limbang yang telah dicadangkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Tiap-tiap ibu pejabat bahagian kita mesti ada rumah mahkamah itu sendiri. Mahkamah punya premis sendiri, premises dia sendiri, kemudahan dia sendiri dan dengan rangka struktur mengaturkan bangunan tempat mahkamah. Ada tempat saksi dia, ada ruang menunggu dia, ada ruang pembicaraan dia, bilik hakim, ante room dia, diakses kepada bilik pembicaraan itu berasingan daripada publik. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Kompleks Mahkamah Kuching di Petrajaya. Beliau kemudiannya melawat Mahkamah Teknologi Kuching yang mengguna pakai kecerdasan buatan AI yang membantu kes dari sudut analisis untuk kegunaan para hakim terutamanya bagi perbicaraan jarak jauh. ICT kehakiman di Sarawak juga berfungsi secara bergerak untuk memberikan akses mahkamah kepada penduduk pedalaman termasuk membantu proses pendaftaran kelahiran. Kes jangkitan COVID-19 varian Omicron dijangka meningkat di Sarawak dalam tempoh 2 ke 4 minggu akan datang. Berbeza dengan varian sebelum ini, pesakit yang dijangkiti akan mengalami simptom seperti demam, batuk dan sakit tekak serta ada pesakit COVID-19 varian Omicron turut mengalami simptom sakit otot. Jelas Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, varian Omicron juga mempunyai tempoh inkubasi lebih pendek iaitu sehari ke 2 hari berbanding varian Delta yang mengambil masa 5 ke 7 hari sebelum pesakit didapati positif. Pesakit COVID-19 varian Omicron bagaimanapun didapati lebih cepat sembuh iaitu sekitar 5 ke 7 hari berbanding 10 ke 14 hari sebelum ini. And when you say over very fast, it means that you are no longer infectious to the others. It doesn't mean that you are fully recovered. And when you are no longer infectious and you are not too bad, then the hospital, because the sheer numbers, as we see dealing in Delta, they let you go home. The recovery is ongoing. Mengenai pengesanan 2 keluarga yang dijangkiti varian Omicron sebelum ini, beliau memberitahu pengumuman baharu akan dibuat kerana tempoh untuk mendapatkan keputusan makmal bagi varian tersebut mengambil masa 3 hingga 4 minggu. Datuk Seri Dr. Sim berharap masyarakat tidak terkeliru mengenai perbezaan keputusan positif atau negatif dijangkiti COVID-19 yang boleh diperoleh dalam tempoh segera berbanding keputusan varian lain kerana ia memerlukan tempoh yang lebih lama untuk dikenal pasti. Dalam perkembangan berasingan, menunaikan janji manifesto dengan melaksanakan projek-projek yang telah dijanjikan semasa kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak yang lepas, itu misi yang dibawakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam lawatannya ke Sibu dengan mengumumkan pembinaan sebuah projek naik taraf jalan raya di Dun Pelawan yang berjaya dimenangi oleh Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP dalam pilihan raya negeri Disember lepas.
Mengumumkan projek itu di Sibu, beliau memberitahu projek naik taraf Jalan Oya Fasa 1 akan dimulakan dalam masa terdekat. Projek naik taraf daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala tersebut dijangka disiapkan dalam tempoh 24 bulan. Dedahnya kontrak projek bernilai 22.8 juta ringgit sepanjang 1.44 kilometer itu telah dianugerahkan kepada kontraktor yang layak. This will be one of my many trips that are coming because a vote for YB Michael Tiang and a vote for YB Joseph Cheng is a vote for me. Yeah, and we will try our best to ensure that Sibu after so many years of tengok saja is going to share the same GPS benefits as much as we can. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan yang juga Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti turut menegaskan akan berusaha untuk mendapatkan dana bagi pelaksanaan fasa 2 di bawah dana projek rakyat yang dijangka menelan kos sebanyak 40 juta ringgit. That stretch is in front of St. Elizabeth to Wong Kin Ho Junction, to Wong Kin Ho, connecting Wong Kin Ho. That part, the soil conditions are a bit challenging. So it will require a greater bigger budget to deal with it. Selain itu, beliau akan berbincang dengan rakan-rakan lain dari GPS di Sibu untuk merangka perancangan jangka panjang bagi menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya yang dihadapi penduduk di beberapa lokasi di Sibu. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Sarawak sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan terutamanya bencana banjir dengan 3,500 anggota mula digerakkan pada November lepas bagi memantau kawasan-kawasan berisiko banjir di negeri ini. Pengarah Rela Negeri Sarawak Abang Zulfika Abang Radwan memberitahu bilangan anggota yang terlibat dalam membantu operasi banjir akan ditambah mengikut keperluan jika keadaan banjir semakin teruk. Katanya pihak Rela turut memainkan peranan dalam membantu agensi-agensi lain semasa dan selepas banjir. Antaranya memantau dan membuat rondaan di kawasan berisiko banjir serta membantu agensi penyelamat yang lain dalam urusan memindahkan mangsa banjir ke pusat pemindahan sementara. Selain itu, ujarnya Rela juga membantu masyarakat dalam membersihkan tempat-tempat guna sama seperti Dewan Orang Ramai selepas banjir. Abang Zulfika berkata demikian dalam siaran langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di pejabatnya di Kuching. Tambah beliau lagi, Rela sedia membantu agensi lain dalam menghadapi sebarang bencana seperti ribut taufan yang berlaku di Kampung Opar Bau baru-baru ini. Sementara itu, seramai 27 waris dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mengalami kerosakan rumah akibat kejadian ribut di Kampung Opar Bau Selasa lalu terus diberi perhatian dengan pelbagai bantuan dan sumbangan. Prihatin dengan nasib mereka, Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV tampil menghulurkan bantuan yang disampaikan oleh Pengarah JHEV Sarawak, Major Pahut Joel. Hadir sama pada majlis penyampaian bantuan itu baru-baru ini ialah Penaung Persatuan Veteran Tentera Kor Ranger Lieutenant General Besara Datuk Steven Mundau merangkap Pegawai Khas Pejabat Timbalan Ketua Menteri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Opar Billy Sujang. Terdahulu dalam kejadian pada pukul 6.30 petang Selasa lalu, sebanyak 16 buah rumah telah dilaporkan rosak akibat dipukul ribut dengan 6 daripadanya rosak teruk sehingga menyebabkan 28 penduduk dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Balai Raya Kampung Opar. Kesemua penduduk yang ditempatkan di PPS berkenaan telah dibenarkan balik ke rumah masing-masing pada petang Jumaat lepas. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.